Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, ini diri kami di hadapan-Mu. 主啊，今天在你面前， Dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami. 你的手今天也与我们同在。 Tuhan, satu tema yang tidak mudah untuk kami dengar di pagi hari ini. 今天的主题，我们要聆听， Karena bukan hanya kami melihat kepadamu, tetapi kami diajak untuk melihat sampai kedalaman diri kami. 但是今天我们不能够只有看到表面，但是我们要看到你的内心里。 Ketika kami melihat Engkau, kami merasakan sukacita dan takjub. 今天我们感到在你里面我们的喜乐， Tetapi ketika kami melihat kepada diri kami sendiri, 但是如果我们回顾我们自己， ada bagian-bagian di dalam diri kami 今天在我们里面我们有各式的样式， yang kami tidak suka untuk lihat. 今天我们不喜欢看到的。 Karena itu tolong kami Tuhan. 但是主啊， Apa yang Engkau ingin bukakan kepada kami secara pribadi, 你各自的对我们所说的， tolong kami untuk merelakan diri melihat apa yang Engkau ingin perlihatkan. 让我们今天可以看到神你要我们所看到的。 Terima kasih Tuhan. 谢谢天父， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 只有在主耶稣基督的圣名里，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. 各位弟兄姐妹早安。 Tema hari ini berbicara mengenai bejana yang rapuh. 今天我们主题是谈到一个脆弱的器皿。 Mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus 我们看哥林多后书， 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 哥林多后书12章第9到第10节。 Kalau ada saudara yang bisa melihat kepada Alkitabnya sendiri lebih baik. 如果你能看到你自己的圣经，那是最好。 Tapi jikalau tidak bisa, mari lihat kepada layar yang ada. 你也可以在视频上看到这一段的经文。 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam sisaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 哥林多后书12章第9到第10节，他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我以为我以基督的缘故，就以软弱、凌辱、艰难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。” Mari kita lihat kepada gambar berikut, bejana yang rapuh. 让我们看这个画面，就是脆弱的器皿。 Ketika saudara melihat kepada gambar ini, ketika saudara melihat kepada gambar ini, 当你看到这个画面的时候， apakah saudara menginginkan barang yang seperti ini? 你是不是想你就好像这个东西一样？ Saya pikir sebagian besar orang tidak akan mau lagi barang yang seperti ini. 我想大部分的人也都肯定不再要这个东西， Karena bejana ini merupakan bejana yang sudah rusak. 这个因为这个器皿就已经是被毁坏或者是坏了的一个器皿， Sehingga memiliki kerapuhan. 所以它就有脆弱。 Mungkin kalau disentuh bisa tiba-tiba gitu ya. 如果你 Hancur berkeping-keping.
如果你碰到它的下，可能它就会破成碎片。 Bejana yang rapuh. 脆弱的器皿 Siapakah yang dimaksud dengan bejana yang rapuh ini? 是谁呢？我们被称为脆弱的器皿呢？ Yang dimaksudkan adalah diri kita, manusia. 所谈到的就是我们自己，就是人类。 Kita manusia yang berdosa adalah bejana yang rapuh. 我们这些犯罪的人类就是脆弱的器皿。 Rapuh artinya gampang pecah, gampang rusak. 脆弱意思就是说很容易破碎，很容易毁坏。 Seperti yang tadi saya bilang, pada umumnya manusia itu tidak suka dengan yang namanya rapuh. 我们刚才所说过了，人类都是脆弱的， Barang yang rapuh aja kita nggak suka. 脆弱的东西我们不喜欢， Apalagi dengan yang namanya kerapuhan manusia. 更何况是一个人类的那种脆弱， Atau mungkin sering kita sebut dengan kelemahan manusia. 或者我们常常说是人类的软弱。 Saudara, siapakah di antara kita yang suka menjadi manusia yang lemah? 当然，我要问，我们人类当中谁愿意成为一个软弱、脆弱的人呢？ Pasti nggak ada. 肯定没有。 Dari anak kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai lansia, tidak suka menjadi manusia yang lemah. 从一个小孩子、一个成年人、少年人、老人人都不要成为一个软弱的人。 Saya teringat waktu masa kecil saya, 我记得我小的时候， walaupun masa itu stasiun televisi yang ada cuman ada TVRI, 以前那个电视的频道只有是印尼国家的， jadi kira-kira saudara tahu saya ini generasi keberapa gitu ya, generasi berapa ya, karena cuman ada TVRI gitu ya. 所以你肯定知道那个时候我是第几代的人，因为刚好那个时候只有印度尼西亚的电视台。 Dengan keterbatasan televisi yang ada ya, di situ saya suka sekali dengan film-film superhero. 所以在那个时候的那个电视剧，我就很喜欢的那种超英雄的人物。 Jadi waktu itu sudah ada film superhero yang judulnya Superman, He-Man, Kesatria Baja Hitam. 在那个时候，我也能看到有那些超人啦、有那些 He-Man 啦，还有那些铁金刚之类。 Bagi yang generasi seperti saya ataupun lebih tua mungkin ingat gitu ya, masa kecil suka nonton yang seperti itu. 可能跟我同辈的人一定肯定会记得那个时候的这些电视剧。 Kenapa? 为什么？ Karena superhero itu kuat, 因为这些超人他们很勇敢，他们的刚强， hebat, punya kemampuan khusus. 他有特别的功能。 Jadi waktu itu selain saya suka melihat film yang seperti ini, tapi saya suka membayangkan punya keinginan, saya pengen kuat seperti mereka. 所以我看了这些电视剧的时候，我很想，好像他们一样那么超能的。 Saya pengen bisa terbang, 我盼望我能够飞， saya pengen bisa melawan penjahat, 我能够杀掉一些的坏人， saya pengen menjadi kuat. 我甚至可以有潜力。 Dan saya tidak suka menjadi anak yang lemah. 我不喜欢成为一个软弱的小孩。 Bapak Ibu dan Saudara, 弟兄姐妹， apakah hanya anak kecil yang benar-benar pengen 是不是只有小孩子有这样的渴望呢？ menjadi superhero? 成为一个超级的人。 Mungkin setelah kita besar dewasa, 可是当我们成长以后， kita tidak ingin menjadi seperti superhero karena kita tahu itu ada toko khayalan. 当然我们不希望我们成为好像那边超级的英雄，我们知道那个只是幻界里面的。 Tetap saja ada satu keinginan untuk menjadi kuat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga kuat itu jiwa ataupun emosi dan kuat secara rohani. 但是我们现在所讲的脆弱，就是我不单单是我们肉体上的，而且我们是在灵性上的，我们自己的生命上的刚强。 Kalau dunia khayalan punya toko superhero seperti yang tadi saya sebutkan, 就好像刚才我说的一些超级的英雄，就好像我们说的， di dalam Alkitab, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada salah satu manusia yang juga punya kemampuan yang hebat. 在我们新约的时代里面，有一个人物，他有这样的一个很伟大的能力。
Dia bukan bisa terbang, 他也不是一个超级英雄， dia bukan bisa melawan 他也不 dengan 能 pedang, 他也不能够说拔起他的刀剑， tapi dia adalah manusia yang hebat. 但是他是一个伟大的人物， Namanya Paulus. 他就是保罗。 Paulus adalah tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang kuat. 保罗是新约时代里面的一个坚强的人物。 Kenapa? Kalau kita lihat di dalam kitab yang ada ya, di dalam Perjanjian Baru, kita bisa melihat Paulus ini ketika mengalami banyak rintangan, tapi dia tidak mundur, dia tetap maju terus pantang mundur. 但是我们看到在新约圣经里面这个保罗，他做了很多的伟大的事情，很多伟大的事迹。 Dan kalau kita lihat surat-surat yang ditulis, kita bisa mendapatkan bahwa Paulus itu orang yang pintar. 我们看到，如果他写的书信里面，他是一个蛮有信心的人。 Dan menurut penilaian kita secara kasat mata, Paulus adalah orang yang kuat, hebat. 我们知道保罗是一个刚强而且很伟大的人物。 Dan kalau kita lihat kepada Alkitab kita di dalam pasal 12 ayat 1 sampai 8, 如果我们看到我们圣经12章里面第1到第8节里面， di bagian atas dari ayat yang tadi kita baca, 我们读圣经， kita bisa melihat bahwa Paulus ini bukan hanya pintar, bukan hanya dia kuat, dia hebat, tetapi dia punya keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. 我们看到这个保罗不但是刚强，不但是坚强的一个人物，但是他也上帝给他了很大的能力。 Dia dapat kesempatan istimewa untuk boleh mendapatkan penglihatan. 他而且也能够看到许多的异象， Penglihatan tentang surga. 再从天国的异象， Pengen jadi hebat, jadi kuat. 他能够成为刚强。 Paulus juga pengen seperti ini. 保罗他也就好像这样， Karena ketika kita lemah, 当我们软弱的时候， artinya kita menjadi orang yang tidak berdaya. 意思说我们无能为力的时候， Kita harus bergantung kepada orang lain. 我们必须依靠别人。 Mungkin karena kalau kita lemah, kita dianggap orang tidak berharga. 可能我们软弱的时候，我们不把别人设为一个能够帮你的人。 Kalau kita lemah, kita gampang dibully orang. 如果我们很容易的被别人所帮你的话， Paulus pun pengen jadi kuat, gak suka lemah, gak suka dengan yang namanya berdaya. 保罗也不喜欢软弱、脆弱。 Karena itu di dalam ayat 8 ia berkata, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 所以在第8节里面，他对神说，他曾经3次求过上帝，叫这次离开他。 Di dalam ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. 所以第7节他又说，就过于自高，所以有一根刺在他的肉体上。 Ketika Paulus mendapatkan penglihatan-penglihatan yang seperti ini, 保罗这个时候就看到好像这样的一个异象。 mungkin di situ dia sudah sadar nggak sadar mengalami yang namanya kesombongan. 所以在那个时候，可能他不清醒的知道，他已经面临了这个高傲。 Dan di saat yang bersamaan Tuhan mengizinkan ada suatu duri di dalam dagingnya dia. 所以他就感觉到有一根刺在他的肉体上。 Kita tidak tahu duri dalam daging ini apakah itu berupa penyakit fisik ataupun penyakit emosi atau apa. 我们不晓得这根刺是在他的肉体上，还是在他的精神上。 Tapi duri dalam daging ini membuat dia merasa dirinya lemah. 因为这根刺在他的身上，所以他觉得自己很软弱。 Dan duri dalam daging ini membuat dia terus-menerus merasakan ada rasa sakit di dalam dirinya. 所以这根刺，因为在他肉体上，他觉得他的身体有一些动感。 Karena ketika dia merasakan rasa sakit yang seperti ini,
当他感到有这种痛楚的时候， ketika dia merasakan ada duri di dalam dagingnya, 他感觉到有一根刺在他肉体的时候， mungkin dalam hatinya dia berkata seperti ini. 可能在他内心里面，他这样说： All these pieces broken and scattered. Ketika dia merasakan duri dalam daging ini, 当他感到这根刺在他肉体的时候， dia melihat dirinya adalah manusia yang rapuh. 他感觉到他本身自己就是一个脆弱的人， Dia melihat kerapuhan yang ada di dalam dirinya. 他看到他自己本身的脆弱。 Saudara, 弟兄姐妹， ketika kita melihat gambar berikut, 我们看到下一个画面， ini adalah contoh gambar orang yang mengalami penyakit stroke. 这个人就是他的中风的一个画面。 Kalau kita lihat, kalau kita punya keluarga ataupun teman yang orang tuanya punya penyakit stroke, 如果我们看到我们一些长辈或者是朋友的长辈中风， pada umumnya penyakit stroke akan membuat kepribadian orang ini menjadi berbeda. 中风之后，我们会觉得这个人已经变了，改变了。 Dia menjadi orang yang sulit untuk diurus. 我们感觉到这个人很难的来去处理他， Dia mungkin menjadi orang yang gampang marah, 他可能变成一个暴怒的人， mungkin gampang untuk terusik. 可能他觉得他这个人容易好像被人打扰他， Karena penyakit stroke ini datangnya tiba-tiba, 因为中风是来的是突然的， maka orang tersebut biasanya tidak siap untuk mengalami kelemahan tubuh. 所以这个中风的人他就会面临他身体上的软 Dulu 弱。 bisa ngapain-ngapain sendirian, 以前他可以自己吃饭， sekarang nggak bisa lagi. 现在不行了。 Begitu juga dengan gambar berikut ini. 我们也看到下面的一个图片， Penuaan, menjadi tua. 就是老化， Menjadi tua, 变老了。 satu masa yang tidak mudah untuk dilewati. 这个过程是每个人都去经历的。 Saya sudah kepala 4. Kepala 4. 我已经迈入了第40的年头。 Ketika ada anak kuliahan yang panggil saya Ii, 如果一个小孩子叫我姨姨的话， rasanya gimana gitu. 我的感觉是如何呢？ Tapi secara logika memang wajar kalau dia panggil saya Ii. 如果是以逻辑来想，他叫我阿姨，那个是非常正常的。 Karena jikalau saya menikah umur 20-an, kemungkinan saya punya anak sudah sebesar dia. 因为如果我20多岁我结婚的话，那么我的孩子都好像他这么大了。 Kenapa saya sangat bergumul untuk benar-benar iya ya saya ini sudah mulai tua gitu loh ya. 那个时候我就会感觉到，真的，我现在我的年纪已经迈入中年了。 Karena menjadi tua artinya kemampuan manusia menjadi menurun. 所以这个迈入年化，我们的能力就会走下坡。 Dulu bisa melakukan apapun sendirian. 以前我能够自己做的事情， Membutuhkan pertolongan orang lain itu sangat minim sekali. 我要求别人帮忙，我的那个可能性很小。 Tapi semakin tua seseorang, semakin dia banyak membutuhkan pertolongan dari orang lain di sekitarnya. 但是如果一个人越来越年纪大的时候，他常常会需要别人帮助他。 Dan untuk bisa melepaskan ego, belajar menerima pertolongan dari orang, itu tidak mudah. 所以我们现在要放下，要寻求别人的帮助，那种的思维很难的去处理。 Karena itu semakin mandiri seseorang, semakin susah belajar menerima pertolongan orang lain, bahkan pertolongan dari Tuhan. 所以一个很自律的人，他很难接受别人的帮助，更何况上帝。 Saudara, 弟兄姐妹，
Sudah setahun lebih, hampir 2 tahun kita menjalani masa COVID. 差不多1年，将近2年了，我们经历这个疫情。 COVID ini menyingkapkan ilusi manusia. 这疫情已经把人类的幻想和幻界提高了。 Selama ini kita mungkin berpikir kita manusia adalah manusia yang hebat. 我们常常会想，我们每个人人与人之间的那种坏处， Kita di dalam masa teknologi yang begitu canggih. 我们感觉到我们所面临的一切是何等的高明。 Dulu manusia nggak bisa terbang, sekarang bisa terbang dengan pesawat terbang tentunya. 以前人不能够飞，现在人能够用飞机飞。 Tapi dengan adanya COVID, 但是讲到这个疫情， virus yang nggak kelihatan oleh mata, virus yang tidak kelihatan oleh mata, 这个疫情的这个病毒，我们不能够用眼睛看到， tapi bisa membuat kita menjadi tidak berdaya. 但是可以让我们变成没有能力、无能为力。 COVID menunjukkan, menyingkapkan kepada kita bahwa hidup manusia itu terbatas. 新冠病毒让我们人类的一切观感都成为一个有限。 Kita sadar bahwa jam kehidupan manusia itu kapan saja bisa berhenti. 如果我们看到人类的一切都可能会终止， Karena hidup mati manusia di tangan Tuhan. 因为人类的一切都操纵在神的手中。 Tapi dalam menjalani hidup seringkali kita merasakan bahwa enggak, hidup itu di tanganku. 但是在人生的经历当中，我们常常会想到，人生的我们的一切事情都控制在自己的手。 Ketika aku makan yang sehat, ketika aku berolahraga, aku bisa terus-menerus hidup. 如果我用良好的食物，我能够继续的有一个健康的操作，那么我就会存活。 Dengan COVID, Tuhan menyadarkan, mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. 但是有了这种疫情的这病毒，我们知道我们人类是软弱的。 Apakah kita bisa sungguh-sungguh menerima bahwa kita adalah manusia yang lemah? 我们是不是真正的可以承认，我们人类是真正的脆弱吗？ Mari kita lihat, 让我们看， ketika kita bisa menerima kita manusia yang lemah, 如果我们能够接受我们自己人类本身是脆弱的， kita perlu belajar menyadari, mengakui, baru bisa kita terima. 我们必须要清楚先知道，先了解，承认，然后接受。 Saudara, ketika reaksi yang muncul, ketika kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah, 当我们的反应，当我们明白我们是软弱的时候， mungkin ada perasaan sedih muncul, 可能我们就浮现悲伤， takut atau marah. 还有害怕和暴怒。 Tapi ketika kita belajar untuk let go, untuk melepaskan kesedihan, ketakutan, dan kemarahan ini, maka kita akan bisa belajar mengakui bahwa iya, saya ini manusia lemah. 如果我们能够卸弃我们一切放手，我们就会明白知道我们人类是软弱的。 Dan ketika kita membiarkan Tuhan, 如果我们说主啊， di situ kita bisa menerima kerapuhan diri dan ada kekuatan untuk menjalani dan dipulihkan. 我们能够接受我们自己的软弱，然后我们有力量来行走，而且能够被 Karena 恢复。 Karena Tuhan menyajikan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, 因为在哥林多后书12章第9到第10节里面， tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 所以神就对保罗说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。” Dan ketika Paulus mendapatkan jawaban dari Tuhan, 当保罗得到上帝的回应的时候， di situ Paulus mungkin berkata seperti ini dalam hatinya. 可能保罗在那个时刻，他心里这么说。 In mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not
Saudara, 弟兄 ada 姐妹 kasih karunia dari Tuhan. 神从哪里得来的恩典？ Ketika kita lemah, maka kita kuat. 当我们软弱的时候，我们就刚强了， Karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 因为有神的恩典给了我们。 Mari kita lihat ayat berikut. 让我们再看下一个画面， 9a sampai 10, di situ ada paralel. 在第9节到第4节里面，那边有告诉我们， Di situ dikatakan bahwa kita lihat yang bagian kuning. 我们看那个黄色的， Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 让基督的能力能够降下来复 Sebab 庇我。 jika aku lemah maka aku kuat. 在那里我软弱，那个时候我就刚强了。 Ketika kita lemah di situ kita menjadi kuat. 在我软弱的时候，我就刚强了。 Karena ada kuasa Kristus yang turun ke atas kita yang menolong kita di dalam kelemahan itu. 因为上帝主耶稣的能力可以降下来复庇我们。 Di dalam kerapuhan diri yang ada Tuhan yang menguatkan kita di situ. 在那个时刻，就是上帝的能力在那个时候刚强了我们。 Satu kali ada seorang yang bernama John Stott. 有一次，有一个叫 John Stott 的人， Dia adalah seorang tokoh Kristen asal Inggris dikenal di berbagai penjuru dunia sebagai pengkhotbah, penginjil dan penulis. 他以前就是一个英国的一个宣教士，他曾经写说， Tahun 1958 ketika ia melayani acara penjangkauan penginjilan di sebuah universitas, malam sebelum sesi terakhir, dia menerima berita tentang kematian papanya. Dan di saat yang bersamaan ia pun mulai kehilangan suaranya. 在1958年的时候，当他在侍奉神的时候，他这样接到一个消息，就是他的父亲过世。 Sebelum acara sesi yang terakhir dimulai, ia mengumpulkan para panitia dan meminta salah satu dari mereka untuk membacakan 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ini. 当他在那边在传福音、在讲解的时候，在讲道的时候，他就要求那个委员会，要他的会友读哥林多后书12章第9到第10节。 Dan dia meminta mereka untuk menumpangkan tangan mendoakan supaya ayat ini benar-benar bisa dia alami saat itu. 他需要那些会友们来按手为他祷告，真的让他可以经历这个第9节、第4节里面所说的。 Dan ketika saatnya tiba ia harus berkhotbah, suaranya itu serak seperti suara burung gagak. 但到时候到了，当他要讲到的时候，他的声音就好像乌鸦一样。 Ia nggak bisa memainkan intonasi suara tinggi, besar, kecil, lemah seperti itu. 他不能够控制他的声量大和小、刚强和微弱。 Dan ketika tiba saatnya ia harus memanggil, melakukan calling, 当要呼召的时候， menantang peserta yang ada untuk percaya dan melakukan sesuatu untuk Tuhan, 当他在挑战他的会友来接受的时候， saat itu yang keluar, orang-orang yang keluar yang menerima tantangan tersebut lebih banyak dari semua keseluruhan orang-orang yang pernah keluar di dalam pelayanan-pelayanan dia sebelumnya. 所以在那个时候，很多的人就站起来离开这个会场，他的人数多到他没有经历过的。 Situ kita bisa melihat, sekalipun dia dalam keadaan lemah fisik, 所以让我们看到那个时候，他肉体的时候很软弱， Roh Kudus yang bekerja menggerakkan hati orang-orang di sekitar tersebut. 圣灵动工，让他们可以呼召出来到他面前。 Saudara, 弟兄姐妹， saat ini saudara mengalami kelemahan seperti apa? 现在你面临的是什么呢？ Kehancuran hati seperti apa yang saudara alami? 你破碎的心灵，你经历过的好像什么？ All these pieces broken and scattered, in mercy gathered,
mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Tuhan akan bisa mengambil kegagalan kita, kelemahan kita. 上帝可以取走我们的失败和我们的软弱， Dia akan bisa menguatkan kita. 他可以使我们刚强。 Mari datang ke hadapan Tuhan. 让我们来到神的面前， Tuhan hadir bersamamu saat ini. 这个时刻，神要与你同在。 Dia hadir, dia menatap engkau, melihat kepadamu dengan penuh kasih sayang. 这个时候，他在你面前，他用他慈爱的眼睛在看着你。 Dia tahu engkau adalah manusia berdosa yang lemah. 他知道你是个犯罪的人，而且充满软弱。 Dia tahu hancurnya hatimu saat ini. 这个时刻，他知道你心灵里面的破碎。 Dia ingin engkau bisa melihat kepada dia. 这个时候，你可以定睛望他。 Dia ingin engkau bisa mengungkapkan kehancuran hatimu. Apa yang engkau alami? 这个时候，他清楚明白你所经历的， Apakah yang engkau alami belakangan ini? 这个时候你心里面所拥有的这一切， Bisakah engkau katakan kepada Tuhan? 你可以是不可以向他说？ Dia ingin mendengarkan keluh kesahmu. 所以他渴望与你一起。 Dia ingin memberikan kekuatan kepadamu. 现在他要把能力刚强给予你， Engkau tidak akan bisa menerimanya kalau engkau masih mengandalkan dirimu sendiri. 你不能够接受他。如果你只依靠自己， Engkau perlu terbuka. 你需要他。 Engkau perlu tahu engkau adalah manusia yang lemah. 你必须清楚知道，你是一个软弱的人。 Jikalau engkau bisa selama ini, itu karena Tuhan yang menolong. 如果你知道你到今天，这是因为神这是在帮你。 Karena ini saat ini, mari terbuka jujur kepada Dia. Ungkapkan, 这个时候你在他面前，你对他情说， kasih tahu Dia. 恩典。
kasih karuniaku cukup bagimu. 他的恩典够你用。 Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 就是在你的软弱里面，那种能力使你完全。 Tuhan tidak berkata cukup sudah kasih karuniaku untukmu selama ini. Jangan minta lagi. 神并没有说我给你的恩典这期间已经够了，你不要再讨了。 Tuhan tidak berkata jangan serakah memintanya lebih dari ini. 神没有说你不要贪心要求的更多。 Tapi Tuhan hanya berkata kepada Paulus dan kepada kita, kasih karuniaku cukup bagimu. 神今天对保罗说，也对我们说，他的恩典够我们用。 Ketika engkau minta, aku akan memberikan kepadamu. 所以我们所要求的一切，他都必然赐予你。 Bahkan ketika engkau tidak minta, aku pun tetap akan memberikannya kepadamu. 甚至你没有祈求的时候，他已经赐给你了。 Bisakah engkau rasakan kasih karunia dari Tuhan melingkupimu saat ini? 这个时刻，你是不是可以感受到神的恩典已经够你用了吗？ Bisakah engkau lihat tangan Tuhan yang menopang engkau saat ini? 这个时候，你是不是可以感受到神的恩典处处与你同在吗？ Hatimu yang hancur pelan-pelan dia ambil kepingan demi kepingan. 你的心里面的破碎，它从是一片又一片的。 Dia balut, dia bentuk kembali. 它包裹，它包扎，然后它又死回它的原状。 Kita bisa merasakannya. 它需要我们能够感受它， Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. 所以因为主耶稣在十字架上， Mari bersama-sama sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. 我们再次唱这首诗。 You take our weakness, pleasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Bapa, terima kasih. 这个时候在我们心里， Kasih karuniamu cukup bagi kami. 你的恩典够我们用， Menopang hidup kami. 扶持我们的生命， Menopang kelemahan diri kami. 扶持我们每个人的软弱。 Sekalipun saat ini hati kami belum sepenuhnya dipulihkan. 虽然这个时候我们心里面还没有完全的恢复， Tapi lewat perjalanan sehari-hari kami dengan Engkau, 但是我们每天与你跟随的脚步， kami yakin Engkau akan menolong kami setahap demi setahap untuk dipulihkan. 我们深信你要帮助我们一步一步的来使我们恢复。
Sehingga kami bisa berkata ketika kami lemah maka kami kuat karena ada Engkau. 所以我们能够胆敢的说，我们能够我们软弱，但是我们扛强，是因为你。 Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memungkinkan ini terjadi bagi kami. 天父，感谢你能够让我们呢成为你的器皿。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 奉我主耶稣圣名祷告，阿门。